Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tan Sri Pengsi Tetap, Timbalan Pengsi Tetap. Yang berhormat Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua-Ketua Wanita, Pemuda, Puteri, ahli-ahli Majlis Tertinggi, pengurusi-pengurusi parti komponen, Barisan Nasional dan wakil-wakil Parti Komponen Barisan Nasional serta Friends of Barisan Nasional, wakil-wakil parti-parti, our friends from overseas, pemimpin-pemimpin pelajar dari luar negara dan dalam negara, div-div jemputan yang saya hormati dan yang kita raikan hari ini, semua para perwakilan dan pemerhati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada pagi ini 10 hari bulan Disember 2015, bersamaan 28 hari bulan Safar 1437 Hijriah, sekali lagi Allah Ta'ala dengan izinnya telah menghimpunkan kita semua dalam satu majlis yang begitu indah sekali pada pagi ini. Seperti yang disebutkan oleh Setiausaha Agong, saya selaku Presiden bagi pihak ahli-ahli Majlis Tertinggi mengalu-alukan sejumlah 2,654 perwakilan dari 191 bahagian seluruh negara, bermula di Arau Perlis membawa ke Lahad Datu Sabah. Sehubungan itu, mari kita merakamkan ucapan tahniah setinggi-tingginya kepada wanita, pemuda, puteri yang telah selamat bersidang dengan jaya. Pada wanita, seperti mana diisytiharkan pada Perhimpunan Agung 2013, segala susah payah dan pengorbanan kaum Hawa dalam parti bertuah ini selamanya akan diangkat dan terus dimartabat sebagai tulang belakang UMNO. Kepada para pemuda, mengambil sempena surah Al-Kahfi, saya mahukan seangkatan besar yang hebat lagi gagah berani. Selaku waris perjuangan bangsa, rela berbakti kerana pada saudara-saudaralah dipertaruhkan harapan untung nasib keturunan kita. Buat puteri pula dengan seri merah jambunya di sebalik selendang atau dalam kerudung, walau lasak dan gigih berjuang. Semestinya saudara-saudari, harapan pertiwi, kematangan dan kebolehan semua semakin hari semakin pula tampak menyerlah. Saudara dan saudari, orang menyebut tiada yang dulu, tiada yang sekarang. Satu lagi kelompok yang merupakan pasukan penyokong tegar pada parti, Waimah telah meninggalkan medan perjuangan secara resmi, tetapi taat dan setia mencurah khidmat dan nasihat kepada parti tercinta. Ayuh, kita sama-sama memberi tepukan penghargaan tanda terima kasih pada golongan veteran UMNO.
Kepada para pendahulu yang telah pergi lebih awal dan kembali berpulang kepadanya, saya hanya Allah Ta'ala yang mampu memberi balasan setimpal atas segala kebaikan yang telah dilakukan. Serentak itu juga bagi pihak seluruh pengurusan parti Keramat UMNO, kita rafakkan sembah takziah kepada seluruh kerabat di Raja Kedah dan di Raja Johor, masing-masing atas kemangkatan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Kedah, Tunku Abdul Malik Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, dan Yang Amat Mulia Tunku Laksamana Johor, Tunku Abdul Jalil Iskandar Ibni Ibrahim. Semoga rahmat tercucur di atas roh mereka. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa? Pucuk pangkalnya, setiap daripada kita yang berhimpun di sini, Rumah UMNO, Dewan Merdeka, saya dan saudara-saudari semua bukanlah hanya sekadar bahagian daripada UMNO, akan tetapi kita adalah UMNO. Kitalah tiang surinya, kitalah lantainya, kitalah dindingnya, jenang dan jendelanya, atap genting dan atap rumbianya, pasak dan tunjangnya, saling bergabung, lengkap melengkapi, yang akan terus mengibar megah sang sangka bangsa Panji Keramat pada parti yang berdaulat ini. Saudara-saudari, kata orang, alang-alang mau berjuang, walau langit turun menimpa, meski bumi terbahagi dua dengan cogan kata, bersatu, bersetia dan berkhidmat, UMNO ini satu-satu parti milik kita. Pertahankanlah UMNO. Sesungguhnya, secara sedar ataupun tidak, perhimpunan kali ini berbeza dan tidak sama sekali dengan yang lalu. Dengan kata lain, ekspektasi terhadap perhimpunan ini luar biasa. Kerana ternyata suasana dan kejadian-kejadian yang kita lalui sejak setahun yang lalu penuh liku-liku dan cabaran yang melintang. Berpijak di bumi yang nyata ini, saya tahu daripada 191 bahagian, tidak semuanya seiring pandangan. Apatah lagi pada perhimpunan kali ini, setelah episod-episod tidak terduga telah terjadi. Pastinya ada sesetengah yang datang dengan segala bentuk perasaan dan rasa setelah hal-hal yang mungkin terbuku di dada. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, saya yakin dan percaya melihat akan rentak dan semangat yang ditampilkan selama beberapa hari ini, majoriti besar masih teguh berikat dengan kepimpinan saya. Justru pada minggu-minggu yang lepas, dalam ikhtiar menyediakan ucapan selaku Presiden bagi kali yang ke-7 ini, saya telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pelbagai pihak, dengan alim ulama, cendekiawan, bagi mendapat pandangan serta nasihat
Ini semua saya lakukan oleh sebab pada hemah pribadi dan rakan-rakan kita sedang mendepani detik-detik sukar untuk menduga kesabaran serta juga sifat istiqamah kepimpinan parti. Lalunya, saya dipesan-pesan bagi memperingati satu sama lain antara petikan-petikan dari surah Al-Quraisy dan Ali Imran ayat 160 serta sepotong lagi kalimah terakhir sebagai penutup surah Al-Baqarah. Begitulah saya mengajak saudara dan saudari sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terurai segala simpulan, terhapus semua kesusahan, tertunai seluruh hajat yang didamba, dan tercapai segala hasrat yang diinginkan, insya-Allah. Saudara dan saudari, merujuk apa yang saya nyatakan itu, dalam maksud lain, saban tahun bukanlah mudah untuk saya berdiri di hadapan semua, di mana tubuh atau sosok ini tiap kali berucap akan dipertanya sama ada saya ini berucap sebagai apa? Presiden UMNO ataupun Perdana Menteri Malaysia. Jawapannya ya, betul. Saya sedar bahawa saya adalah presiden kepada parti UMNO. Dan benar dalam masa yang sama saya juga adalah seorang Perdana Menteri bagi masyarakat majmuk berbilang bangsa dan agama. Beriring dengan tanggungjawab ini, setiap kali Perhimpunan Agung acap kali juga dipok soal dua lagi perkara. Adakah Presiden UMNO itu seharusnya berpendirian altera atau pro Melayu sahaja? Dan keduanya mesti bersifat Islami ataupun tidak? Artinya di sini saudara dan saudari, semua orang mesti faham baik-baik bahawa tugas yang terpikul di bahu saya sambil dibantu oleh rakan-rakan umpama seurat rambut dibelah 7. Maksud yang mendalam ini, dikala Malaysia yang serba moden lagi membangun pesat ini, dengan pelbagai kaum di semenanjung menjangkau 40 kumpulan etnik di Sarawak dan lebih 60 suku di Sabah. Tambahan pula budaya dan faham yang beragam-ragam, teknologi dan media yang semakin canggih, serta masyarakat lebih terdidik. Segalanya daripada sebesar-besar hal kepimpinan dan pentadbiran negara juga parti, kepadalah sekecil-kecilnya urusan, tidak lagi semudah dan sesenang berbanding waktu yang dulu-dulu. Maksudnya, peranan kepimpinan parti dan kerajaan mencakupi ruang lingkup yang seluas-luasnya, yakni yang dapat dilapiskan pada peringkat nusa atau negara, ummah, dan tentunya Melayu Bumi Putra. Maknanya lagi, amanah yang dimandatkan adalah besar untuk memimpin dan menerajui sebuah kesatuan, bukan saja orang Melayu Bumi Putra, termasuk di Sabah dan Sarawak, Islam dan bukan Islam, di mana unjurannya terkini sehampir-hampir 20 juta orang. Malah tentunya seluruh rakyat Malaysia yang berjumlah dekat 30 juta kini, tak kira kaum Cina, India, Serani maupun orang-orang Siam yang menetap di negara ini, semuanya bagi kepimpinan UMNO
adalah penting dan mustahak dalam pembikinan sebuah Nusa Makmur lagi berjaya. Saudara dan saudari, namun saya dan kita semua harus faham dengan jelas bahawa pendirian kita tatkala berada di forum dan pentas Perhimpunan Agung ini, Perhimpunan Agung UMNO, barulah manasabah dan tentu sekali berhak bagi kita menjurus untuk cenderung terhadap pembelaan untung nasib serta kebajikan khususnya orang-orang Melayu dan Bumiputra. Jadinya bagi setiap usul, setiap perbahasan dan segenap isu yang diperdebatkan, obor perjuangan yang dinyala, jangan gentar dan usahlah bimbang. Malah kita dalam perhimpunan ini sewajibnya tidak lain dan tidak bukan masih terus menjulang kepentingan kedudukan bangsa serta keturunan Melayu dan Bumiputra di tanah tumpah darahnya sendiri. Saudara dan saudari, Punjangga ada berpesan, hidup ini tidak pernah pun menjanjikan yang senang-senang saja. Apabila berdepan dengan masalah, kita tidak boleh sekali-kali lari daripadanya. Itulah prinsip saya. Jika digali sejarah dan sisir kepimpinan negara, bermula daripada zaman almarhum Tengku membawa kepada saya sebagai Perdana Menteri yang ke-6 ini, tidak ada seorang pun yang terlepas. Tidak ada seorang pemimpin pun yang terkecuali daripada menerima ujian demi ujian. Tuan-tuan, berhubung semua ini saudara dan saudari, tatkala dihadapkan dengan pelbagai dugaan, saya sering diperingatkan oleh rakan-rakan tentang mafhum dan tafsir surah Al-An'am yang menjelaskan bahawa cabaran terhadap seorang pemimpin itu harus diterima sebagai satu mahasabah yang dengannya mudah-mudahan Allah memberi keampunan dan mengangkat martabat kita. Hatta memetik hikmah kata orang bapa Muhammad Nasir, bekas Perdana Menteri Indonesia, bahawa tiada percetakan atau buku-buku panduan yang bisa atau mampu melahirkan seorang pemimpin. Kerana pemimpin itu sebenarnya tidak lahir di bilik-bilik kuliah. Sebaliknya pemimpin itu muncul. Muncul di mana? Muncul di gelanggang, di celah-celah kemelut. Di gelanggang perjuangan, mampu menangani segala dugaan dan ujian. Saudara dan saudari, dari yang tersurat dan tersirat, dengan berbekalkan mutiara Qurani dan petikan duniawi yang telah saya sampaikan tadi, biar menggunung cabaran menghalang, meski hebat apapun tantangan yang tiba, saya tidak boleh sesekali menyerah kalah. Bahkan saya dengan beraninya harus berdepan
bagi merongkaikan masalah dan menyelesaikannya untuk terus memimpin UMNO marah menuju kemenangan. Melangkah ke hadapan lagi. Dalam mengharung asakan-asakan dan dugaan yang dipertimpa ke atas saya. Dipertimpa ke atas saya. Pada hemat saya, kepimpinan itu bukanlah soal kebongkakan, menongkat langit. Bukan juga mengumpul orang di sana sini. Di mana? Kumpul sana sini untuk mengata dan menuduh sesuka hati. Seperti yang sudah saya nyatakan dengan nada yang tawaduk di parlimen baru-baru ini. Ya, betul. Memang benar. Saya seorang presiden dan pemimpin. Akan tetapi, saya juga manusia. Seperti saudara-saudari semua. Masing-masing. Saya ada perasaan juga. Saya juga ada kelebihan. Dan saya juga ada kekurangan. Tetapi, bagi saya, I am a gentleman. I am a gentleman. Apa-apa kekusutan pun, marilah berjumpa. Duduk berbincang. Kita boleh selesaikan melalui saluran yang betul. Saluran ditentukan oleh perlembagaan parti. Dalam pengertian yang lebih langsung. Jika sekalipun pada satu masa kelak baton kepimpinan ini akan saya serahkan pada orang lain. Dalam bahasa Inggris, to me, I can't just abandon our cause and drop our mission. Tanpa dengan terlebih dahulu berikhtiar memastikan bukan saja isu-isu berbangkit dilangsaikan, malah keadaan parti dan jemaah ini hendaklah kembali dipulihkan seperti sedia kala. Jika tidak, seperti yang dinasihatkan oleh para alim ulama, saya tidak boleh menjadi seorang pengecut, bahkan itu betul namanya. Saudara dan saudari, sebab itu terhadap apa-apa perkara pun ada jalan. Ada kaedah penyelesaiannya. Dalam ehwal 1MDB saya ingin maklumkan. Saya pernah terangkan. Ia sedang ditangani dan dalam proses penyelesaian. Dah nampak. Penjualan syarikat Edra hutang 1MDB kini telah susut sebanyak 17 bilion. Ini membuktikan pelan rasionalisasi 1MDB sedang berjalan dengan baik. InsyaAllah ini akan disusuli dengan beberapa pengumuman yang lain. Yang akan meyakinkan rakyat nanti bahawa kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang tuntas. Siapa tak faham? Menyentuh dana 2.6 bilion pula. Isu ini pun telah dijawab di sidang parlimen baru oleh Timbalan Perdana Menteri. Bacalah jawapan tu. Yang penting derma ini
adalah dari luar negara dan bukannya diambil wang awam ataupun wang 1MDB. Saya juga telah menjelaskan dalam taklimat Presiden dalam bab 2 malam yang lalu. Saya dah jelaskan dan mengikut nasihat peguam negara, saya tidak harus bercakap lebih daripada itu. Yang mustahak, saya yakin saya berada di pihak yang benar dan kebenaran akan terbukti juga nanti. Saudara dan saudariku, bertitik tolak daripadanya, semua itu adalah perkara mustahak. Yang saya peringatkan, apa dia? Prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada pucuk pimpinan. Bersabit ini, apa yang saya mau jelaskan bukanlah sesuatu yang menurut hawa nafsu, namun disandarkan pada sirah dan ibrah para nabi yang didampingi sahabat-sahabat berwibawa. Saya turut meninjau sejarah pertubuhan atau organisasi di serata dunia, dan kita dapati jika sifat kesetiaan atau loyalty tidak terwujud kental pada diri masing-masing dalam mendukung pemimpin atau pimpinan utama, sudah barang pasti rosaklah rencana, pincanglah kesatuan. Sesungguhnya jua kesetiaan dan ketaatan bukan sekadar menjadi nilai-nilai utama, malah merupakan sifat, sikap, prinsip yang pegangan, yang menjadi darah daging dan menunjang dalam diri setiap orang UMNO, dari sebawah-bawahnya hingga kepada pemimpin-pemimpin kanan. Barulah wujud dan adanya disiplin, tanzim, serta ketersusunan dalam organisasi besar seperti UMNO ini. Hukamat menyebut sesuatu hak dan kebenaran yang tidak diwaspada pun boleh tertewas oleh fitnah dan kebatilan yang dikerangkakan dengan rapinya oleh pihak-pihak yang curang dan berniat jahat. Malah hukum kesetiaan disebut berulang kali dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya melalui surah An-Nisa tentang tuntutan ketaatan kepada ulil amri. Dalam Islam berasaskan nas dan matan hadis yang sahih, jumhur ulama berpegang kepada pandangan dan nilai kesetiaan serta ketaatan yang disebut sebagai wala, yang bererti memberi taat, kecintaan serta kasih sayang pada pemimpin dan institusi kepimpinan itu. Ini Islam. Sebab itu kita tak boleh memisahkan prinsip kepemimpinan dan kepengikutan yang sebenarnya bersifat saling berkait antara satu dengan yang lain. Kendati itu dalam sejarah Melayu lama pun memperakukan dengan halusnya dalam bait-bait indah tentang kesetiaan dan ketaatan pada pucuk pimpinan. Ia menyebut diseru dan dipanggil, kita datang. Disuruh pergi, kita pulang. Begitulah luhurnya prinsip kesetiaan dan ketaatan. Sebab itulah saudara dan saudari, Islam secara khulasahnya menetapkan bahawa adalah wajib kita mentaati pemimpin yang memerintah. Lagipun
Sepanjang saya menempuh onar dan ranjau kerjaya menjadi ahli politik dan anggota pentadbiran, semua orang tahu Najib Razak ini, saya seorang yang tidak konfrontasional. Saya juga tidak pernah menjatuhkan sesiapa. Apatah lagi untuk mengkhianati parti UMNO tercinta ini. Lagipun hampir kesemua orang yang pernah terlibat dalam politik negara ini pastinya maklum. Bahkan tercatat dalam lipatan sejarah parti ini, bahasanya Najib Razak ini, saya jugalah pada tahun 1987 di persimpangan yang getir untuk menyebelahi pucuk pimpinan UMNO pada masa itu, telah dengan rasa kasih dan hormatnya tetap untuk memilih taat dan setia kepada kepimpinan Tun Dr. Mahathir dalam mempertahankan kedudukannya ketika itu sebagai Presiden UMNO, sekaligus mengekalkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan, berbalik pada situasi semasa UMNO dimaktubkan. Dalam perlembagaan parti bahawa amanah besar tentang menjawab yang terpikul di bahu seorang presiden. Melalui pasal 9.8.1 perlembagaan kita menjadi pemimpin utama dan tanggungjawab dalam perlembagaan nombor 1, menjaga kesempurnaan perjalanan parti. Itu dalam perlembagaan. Manakala pasal 9.8.2 dengan terang secara harafiahnya memperincikan tanggungjawab dan amanah utama bagi seorang timbalan presiden itu. Pasalnya itu menyebut dalam perlembagaan timbalan presiden membantu tugas-tugas presiden. Manakala bagi pasal 9.8.3 pula, tanggungjawab dan amanah naib presiden itu adalah dinyatakan sebagai naib presiden itu kerjanya membantu tugas-tugas presiden. Merujuk kepada ahli-ahli pula, Pasal 1.1.1 dan 1.2.1 antara intipatinya menyatakan bahawa tanggungjawab dan hak ahli-ahli UMNO ialah memegang teguh dasar parti dan melaksanakannya tujuan-tujuannya serta berhak mengemukakan pendapat kepada parti, tetapi mestilah melalui saluran yang betul. Saudara dan saudari seperjuanganku, lantas dengan berpegang dan memahami maksud perlembagaan ini,
barulah pertubuhan atau jemaah UMNO kita ini mampu bergerak dalam ikatan yang kokoh dan sempurna, dipandu oleh etika-etika maupun tata susila parti yang sudah disepakati bersama. Itulah rahsia, itulah formula sebuah parti politik seperti kita yang telah bertahan dengan jayanya sehingga kini mudah-mudahan sampai bila-bila, insya-Allah. Saudara dan saudari, pada perspektif lain telah berbangkit suara-suara atau cakap-cakap. Adakah UMNO masih relevan? Timbul juga ada yang dikatakan sebagai perang persepsi melalui media sosial yang kita anggap sebagai cabaran terbesar pada kita semua. Di mana setengah isu itu sengaja dieksploitasi, ditomah-tomah dan diperbesar-besarkan. Bab kata orang putih, perkara-perkara half truth pun boleh jadi absolute truth. Saudara dan saudari, menjawab persoalan-persoalan tadi, telah terselah UMNO yang menunjang Barisan Nasional sebagai kerajaan yang mentadbir sejak puluhan tahun telah membuktikan kejaguhannya dalam membawa Malaysia tercinta ini. Daripada hanya sebuah pendesaan dan perkampungan, tiada siapa dapat menjangka kini kita telah tumbuh dan muncul menjadi sebuah bintang timur yang bergemerlapan bukan sahaja rantau ini, bahkan di seantero dunia. Terkini dalam laporan daya saing global 2015-2016 oleh World Economic Forum, Malaysia telah melonjak 2 anak tangga kepada 18 daripada 144 buah negara utama ekonomi di dunia. 18, tuan-tuan. Top 20. Justru mana mungkin orang-orang boleh mengata kita sebagai failed state atau pengemis di bawah kepimpinan saya kini. Mana mungkin. Malah antara contoh, banyak contoh yang boleh saya berikan. Sekadar beberapa sahaja. Antaranya pelantar gas di lautan Caspian Sea. Pengurusan lapangan terbang antarabangsa kedua di Istanbul. Pelaburan shale gas yang merupakan pelaburan FDI terbesar di Kanada. Hasil kendalian anak-anak bangsa kita sendiri. Selain itu, penyediaan perkhidmatan kesihatan IHH Healthcare Berhad merupakan syarikat yang kedua terbesar di dunia. Serta penyelenggaraan Mekah ataupun Mina Metro adalah juga kejayaan anak-anak bangsa kita. Dan segala ini adalah hasil perjuangan UMNO. Saudara dan saudari, minum aja. Tambah lagi. Bercakap di sudut ekonomi juga, dalam hal GST, rakyat perlu tahu hakikatnya jika sebelum tahun 2015, 31% daripada pendapatan kerajaan datangnya daripada hasil minyak. Namun akibat daripada penurunan mendadak harga minyak mentah dunia yang dijangka kekal rendah, menyebabkan hasil kerajaan dijangka berkurangan sekitar 30 bilion tahun depan. 30 bilion, mungkin lebih daripada itu kalau harga minyak ada di paras
setong. Jika ini berlaku, badan-badan pengabsah terkemuka di peringkat antarabangsa seperti Standard & Poor's, Fitch Ratings akan menurunkan taraf rating kredit negara. Ini juga akan menyebabkan kadar-kadar faedah pinjaman seperti pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan melonjak naik. Saudara dan saudari, implikasinya menyebabkan ekonomi negara kita akan merudum. Pelaburan akan terjejas. Peluang pekerjaan pula menjadi terhakis. Dalam konteks ini tidak dapat dibayangkan seandainya pihak kerajaan tidak mempunyai keberanian politik untuk melaksanakan GST. Baki akaun semasa fiskal kerajaan akan mencatat defisit sebanyak hampir 11 bilion ringgit. Ia juga akan melonjakkan defisit negara daripada 3.1% kepada 4.8% pada tahun pertama dan mungkin akan jauh lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Akibatnya kerajaan mungkin terpaksa membuat pinjaman untuk membayar gaji pejabat-pejabat awam, termasuk para guru, anggota polis, tentera. Jika hal itu terjadi, apa kesannya? Tiada kenaikan gaji tahunan kepada kaki tangan. Begitu juga allowance perjalanan. Malah akan berlaku pembekuan dan tiada pengambilan baru dibuat hingga barangkali terpaksa mengecilkan pula saiz perkhidmatan awam. Hal ini tentu sekali akan menjejaskan kebajikan 1.61 juta orang penjawat awam kerajaan. Syukur atas petunjuk Allah. Pelaksanaan GST oleh pihak kerajaan menjadi satu langkah yang tepat sekalipun saya sedar ianya tidak popular. Tetapi alhamdulillah kutipan hasil GST menjadi penyelamat melindungi rakyat daripada ditimpa kesusahan yang lebih berat jika ia tidak dilaksanakan. Saudara dan saudari, selain itu, saya juga ingin menyebut kejatuhan nilai mata wang yang menjadi kebimbangan bukanlah kerana kegagalan kita menguruskan ekonomi negara, tapi disebabkan oleh faktor-faktor luaran. Kejatuhan harga minyak, komoditi-komoditi lain, pengucupan pada kadar pertumbuhan ekonomi negara China serta kadar faedah Amerika Syarikat yang jangka naik. Semuanya ini adalah diakui oleh dunia sebagai faktor luaran. Sebagai punca bukan sahaja terhadap Malaysia, malah turut terkesan kepada kebanyakan negara ekonomi yang sedang membangun. Malah negara-negara yang lebih maju seperti Australia, New Zealand pun turut mengalami penyusutan yang teruk. Saudara dan saudari, dari sudut yang lain kita mengatur syukur pada Allah kerana lebih daripada 90% perkara-perkara dalam aku janji yang dibuat semasa pilihan raya 13 yang lalu telah berjaya kerajaan kota dan tunaikan. Bukti-buktinya boleh dilihat dalam pameran di luar Dewan sana. Apa yang mustahak ia menjadi tanda bahawa kita adalah sebuah kerajaan yang menepati janji-janjinya. Namun apapun kita akui masih ada 2-3 perkara yang dalam proses pelaksanaan. Seperti perumahan mampu milik, perumahan untuk rakyat, serta menangani cabaran yang kini disebut-sebut sebagai yang utama dihadapi oleh rakyat, kos sara hidup. Saya dan rakan-rakan dalam kerajaan amat faham dan kita akan cuba tangani perkara ini dengan sebaik mungkin. Pokoknya, kita akan terus berusaha meringankan beban rakyat dengan pelbagai cara, bantuan, program seperti BRIM, Klinik Rakyat Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia, projek-projek perumahan mampu milik,
serta kenaikan gaji minima dan juga kenaikan gaji tahunan untuk penjawat awam. Di atas semuanya yang terlebih penting, saya mahukan agar UMNO tidak hilang fokus dalam memastikan segala aku janji itu terus kita tunai dan lunaskan. Saudara dan saudari, bercakap dari sudut ekonomi lain, yang turut diperkatakan kini adalah tentang Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik atau TPPA, yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif, merangkumi pelbagai skop dan bidang. Meskipun demikian, suka saya maklumkan bahawa kita tidak sesekali tidak apologetik dalam mempertahankan agenda Bumiputra wa ketika berunding dalam perjanjian TPPA. Bahkan, tuan-tuan, kita telah mencatatkan satu lagi sejarah di mana anggota-anggota TPPA telah menerima dan mengiktiraf dasar Bumiputra sebagai sebahagian daripada terma TPPA di peringkat global. Artinya perjuangan UMNO sudah berjaya. Dan agenda Bumiputra bukan lagi sekadar agenda nasional, bahkan agenda Bumiputra ini sudah diangkat dan diiktiraf di persada dunia. Inilah yang dinamakan tahaluf iktisadi, yakni kerjasama di bidang ekonomi. Sebetulnya pun kita mengambil contoh daripada kisah sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, yang dianggap sebagai tokoh perniagaan disegani dalam sejarah Islam sebab beliau berani bersaing bukan sahaja dalam pasaran Islam, bahkan orang-orang Yahudi. Jelasnya perjuangan UMNO tidaklah terhenti setakat wawasan 2020 saja kelak. Malah menjelang tahun 2030 kita akan buat visi baru lepas tahun 2020. Kita akan mensasarkan untuk Malaysia berada pada kedudukan 10 negara terbaik yang paling kompetitif di dunia. Lagi pula, kita mahu kemakmuran negara kita berterusan. Bukan sekarang untuk 50 tahun atau sekurun lagi, bahkan untuk tempoh yang lebih panjang dari itu. Saudara dan saudari, ringkasnya selama puluhan tahun di bawah kepimpinan UMNO yang menjadi tonggak pada kerajaan, pelbagai kejayaan telah kita raih dan nikmati. Antaranya memperkokohkan dasar pendidikan negara sehingga melahirkan ratusan ribu graduan yang cemerlang, yang akhirnya menjadi cendekiawan, teknokrat, ulama, usahawan, pemimpin besar dan sebagainya. Realitinya, ikhtiar UMNO selama ini telah merubah lanskap kehidupan orang-orang Melayu dan Bumiputra kepada yang lebih baik, atau disebut sebagai mobility sosial, yang berlaku secara menegak dalam tempoh hanya satu generasi. Contohnya, anak buruh kasar telah menjadi menteri. Anak penoreh getah menjadi timbalan menteri dan ketua menteri. Anak nelayan menjadi menteri besar. Mungkin sebab itu gelap sikit kulit dia. Anak petani dan pekebun kecil menjadi ketua-ketua setiausaha, para cendekiawan terkemuka, ahli-ahli korporat, serta pemimpin-pemimpin masyarakat. Sebagai misalnya, saya tersentuh hati bila saya dimaklumkan betapa sukar dan susahnya hidup sewaktu membesar dulu. Ceritanya, ada hari makan gulai belau ikan kembung, manakala esoknya pula hanya dapat menjamah kuahnya saja. Tetapi sekarang, alhamdulillah, tokoh penjawat awam yang saya sebutkan ini dah pun menjawat jawatan begitu tinggi, yakni sebagai ketua setiausaha negara. Kisah kedua ada juga yang di dulu keluarga terpaksa berpindah
Bapa dia baik keputusan memindahkan rumah pendalaman ke jalan besar semata-mata supaya anaknya itu didedahkan pada arus pembangunan negara dan menjadi lebih terbuka lagi terdidik. Tindakan keluarga itu ternyata membawa manfaat. Hari ini tokoh politik dari negeri Sheikh Siti Wang Kembang tersebut telah pun menjadi seorang menteri. Kisah ketiga, masih ingatkah kita? Masihkah kau ingat? Itu lagu. Masihkah kita ingat? Semasa Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu, apabila salah seorang perwakilan asal dari keluarga yang sangat daif, yang susah di pendalaman Kedah, kini merupakan antara doktor pakar ortopedik termuda dalam negara ini. Dan telah tersenarai dalam 8 orang finalis calon angkasawan negara. Apa yang menginsafkan kita apabila saudara Dr. Nawar ini mengakui, dan saya petik dalam ucapan dia dalam perhimpunan ini, bahawa setiap butir nasi yang dijamah dan dimakan adalah rezeki kurniaan Allah, hasil titik peluh perjuangan UMNO. Hasrat saya, alangkah indahnya jika lebih ramai, bukan saja para perwakilan, tapi kesemua ahli UMNO atau seluruh rakyat Malaysia mensyukuri kehidupan sedemikian. Dan dengan limpahan rezeki yang dirasai ini adalah hasil perjuangan parti UMNO yang kita kasih. Saudara dan saudari, kata orang sudah terang lagi bersulung. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jelas sekali. Sebegitu banyak warna-warna kejayaan orang Melayu dan Bumi Putera yang telah dilakar dan dilukis hasil perjuangan UMNO. Tidak terungkap oleh kata-kata, tak terhitung oleh angka. Apatah lagi menjelang Mei tahun hadapan. Mei tahun hadapan, tuan-tuan. 6 bulan lagi, UMNO akan mencecah usianya 70 tahun. Usia UMNO. Sekaligus memegang rekod sebagai parti yang berjaya mempertahankan kemampuan dan kalibernya mengemudi Malaysia yang pesat membangun sejak dulu, kini dan insya-Allah selamanya. Lalu saudara dan saudari seperjuanganku, marilah kita bersama memberi tepukan semangat yang gemuruh kepada UMNO parti tercinta yang telah berjasa pada nusa dan bangsa. Begitulah saya sebagai ahli parti dan Presiden UMNO yang taat dan setia. Apabila tibanya bulan Mac tahun depan, genaplah penglibatan saya selama 40 tahun bersama parti ini, tanpa sekalipun pernah meninggalkannya. Apatah lagi, saya yang lahir dari leluhur UMNO, mana mungkin bersurut pulang atau sesekali berbalik haluan. Kata pepatah orang Bugis, sekali layar sudah dikembang, saya berikrar bermati-matian akan terus memimpin perjuangan mulia ini bagi membela orang Melayu dan Bumi Putera. Malangnya ada setengah pihak yang telah sedang menebuk lubang bahtera perjuangan. Dengan tujuan menenggelamkannya ataupun menenggelamkan kawannya. Sayang, 1000 kali sayang.
Mereka terlupa bahawa tindakan khianat sedemikian bukan setakat boleh melemaskan pihak lawannya, akan tetapi akhirnya yang karam dan tenggelam adalah seluruh bangsa keturunan tamadun kita ini. Saudara dan saudari, berhubung soal ini, sarjana-sarjana agama antara ahli-ahli Majlis Fatwa Masjidil Haram, Syekh Dr. Sulaiman Salomi sendiri pun menyatakan tentang haram hukumnya menggulingkan kerajaan. Apatah lagi melalui demonstrasi jalanan. Sehingga tergamaknya kita melihat apabila segelintir kaum lain dengan beraninya memijak-mijak gambar-gambar para pemimpin Melayu Islam kita. Demikian juga saudara dan saudari, saya telah meminta pendapat beberapa orang alim ulama berkaitan bagaimanakah yang dikatakan sebuah kerajaan itu zalim serta layak ditumbangkan. Soalnya apakah kepimpinan kerajaan kini yang telah berikhtiar sehabis baik merintis berjuta jalan demi maslahah rakyat, apakah itu boleh dihukum sebagai kerajaan yang zalim? Sebaliknya, baru-baru ini di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang di bawah kerajaan DAP, adun PKR penanti di Pematang Pauh telah menangis terdesak-desak dan tersedu-sedu mengenangkan nasib para pengundi di kawasan beliau, terutama orang-orang Melayu yang dikatakan diperendah dan tidak dipeduli oleh ketua menteri mereka sendiri. Jadi tengoklah apa yang berlaku sampai begitu sekali. Walhal syukurlah tidak pernah terjadi dalam sejarah Barisan Nasional selama puluhan tahun sampai ada yang menangis seperti itu. Realitinya sidang perwakilan, siapa yang zalim sebenarnya? Tepuk dada, tanya selera. Saudara-saudari, pucuk pangkalnya janganlah hendaknya dipersiakan apa yang kita secara susah payah raih dan kecapi, nanti menyesal sudah tidak berguna lagi. Kita kena sentiasa beringat, di perhimpunan yang dirahmati inilah orang-orang Melayu berkampung. UMNO inilah tempatnya kita menumpang manja, tempat mengadu suka dan duka. Di perhimpunan inilah yang bertuah inilah saban tahun kita keramatkan segala usul yang akhirnya menjadi dasar-dasar negara. Ingat ya, di sinilah institusi seperti UiTM dimartabatkan. Di sinilah nasib penjawat awam dibela. Di sinilah orang-orang desa luar bandar sentiasa mendapat perhatian kita. Dan di sinilah juga raja-raja Melayu terus dipermuliakan. Dan yang paling utama di jemaah dan himpunan inilah syiar agama Islam dipertinggikan. Dan di perhimpunan inilah juga orang Melayu menghitung masa depan keturunan mereka agar tidak merempat di watan sendiri. Saudara dan saudari, selain itu,
Dewasa ini institusi Bumi Putera seperti UiTM bukan lagi calang-calang Menara Gading. Pasukan debatnya telah memenangi kategori utama dalam pertandingan debat intervasti paling kompetitif di dunia yang berlangsung di Universiti Cambridge. Tidak lupa juga para pendebat dari UIA yang telah mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia apabila memenangi kategori English as Second Language dalam pertandingan yang sama. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada mereka. Saudara dan saudari, seterusnya seperkara lagi yang ingin saya kongsikan dari hati ke hati dalam melayari pimpinan dan pentadbiran negara ini. Waimah siapa saja yang duduk di kursi sebagai Perdana Menteri sekaligus juga seorang Presiden Parti. Bukan sekadar sekali-sekala, namun hampir setiap masa, saya dihadapkan dengan pelbagai dilema dan punya tiada pilihan. Bahkan terpaksa membuat keputusan-keputusan yang berat dan kadang-kadang keras. Namun demi kepentingan parti, setelah disepakati secara syura oleh Majlis Tertinggi UMNO. Ternyata ada waktunya kalau atas dasar seorang sahabat tak mungkin saya mengambil keputusan yang luka bagi melukai. Namun bak kata kearifan Inggeris, if you wish to please everybody, you will end up pleasing no one. Lalu atas nama survival dan kepentingan parti, tindakan-tindakan tertentu terpaksa dengan berat hatinya diambil. Ini saya rujuk kepada antaranya rombakan kabinet bagi memperkokohkan lagi barisan jemaah menteri dalam membina kesepakatan dan kesetiaan bagi satu pasukan berasaskan konsep collective responsibility sebagai satu saf atau pasukan yang mantap lagi jitu. Tambahan lagi perjuangan UMNO bukan sahaja di tanah Semenanjung. Bahkan kita akan terus membantu rakan-rakan seperjuangan kita, yakni parti komponen Barisan Nasional, dalam usaha membela untuk nasib semua rakyat, termasuk di Sabah dan di Sarawak. Oleh itu, baru-baru ini saya telah umumkan bahawa lebih banyak kuasa, pentadbiran atau empowerment yang membabitkan jabatan agensi persekutuan bakal diberikan pada kerajaan Sabah dan Sarawak. Tidak cukup sekadar itu, dalam bajet 2015-16 kita zahirkan komitmen dengan pembinaan lebuh raya Pen Borneo sepanjang 1,796 kilometer yang bebas daripada sebarang bayaran tol. Saudara dan saudari, begitu juga halnya bagi negeri Sabah. Di bawah kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, kita terus bermati-matian mempertahankan negara Sabah daripada penceroboh yang tidak diundang. Akan tetapi kita berasa sangat kesal tatkala kita pertahankan kedaulatan bumi Sabah daripada pengganas. Ada pula individu tertentu yang tergamak bertemu dengan pihak yang pernah dikaitkan dengan pencerobohan di Lahad Datu. Perbuatan ini sememangnya sungguh tidak bertanggungjawab. Sungguh mengguris hati. Bahkan boleh dianggap sebagai satu penghinaan pada keluarga para prajurit serta pengkhianatan terang-terangan kepada negara. Di atas semuanya, kerajaan akan terus memastikan keselamatan bumi Sabah supaya negeri Bayu terus kekal, di bawah Bayu terus kekal bersama Malaysia, makmur, sentosa buat selama-lamanya. Sidang perwakilan sekalian,
Sejak akhir-akhir ini rakyat sering dimomok-momokkan oleh parti pembangkang, kononnya mereka adalah alternatif untuk menggantikan Barisan Nasional. Contoh yang sangat ketara sekarang, betapa DAP cuba menguasai parti-parti lain dalam Pakatan Pembangkang. Ini dapat kita lihat bila mana ada di kalangan pemimpin mereka yang telah menyatakan hasrat untuk bertanding di 8 kursi DUN yang dimenangi oleh PAS di Selangor sebelum ini pada pilihan raya umum ke-14 kelak. Lebih-lebih lagi DAP di Sarawak dengan angkuhnya memutuskan hubungan dengan PAS dan PKR kerana ingin bertanding lebih banyak kursi pada pilihan raya negeri Sarawak nanti. Itulah dia DAP yang tidak pernah setia dengan rakan gabungannya. Tahun 1990 mereka membentuk gabungan pembangkang, lalu berpecah pada tahun 1995. Bergabung semula di tahun 1999. Kemudian tahun 2004 berpisah lagi. Seterusnya DAP mencuba lagi berpakat di tahun 2008 dan 2013 dengan PAS dan PKR. Kalau nak ikutkan perumpamaan, orang berkahwin sudah 3 kali jatuh talak. Nampaknya besok-besok kalau pecah pula dengan Pakatan Harapan, tak tahulah pula talak berapa nak pakai nanti. Mutakhir ini pula parti PAS telah disepak dan diterajang keluar daripada pakatan mereka macam itu saja. Ternyata puak-puak DAP ini tak pernah bersatu hati dengan pakatan mereka. Cubalah kita fikir dan renung-renungkan. Nak berpakat pun payah. Jadi macam mana nak perintah negara? Saudara dan saudari, bersabit perkara ini, selagi saya memimpin, suruhan saya kepada rakan-rakan dan saudara-saudari seperjuanganku sekalian bahawa kita sekali-kali tidak akan membiarkan individu tertentu bercakap sebarangan. Kononnya kita perlu menjurus kepada two-party system ataupun sistem 2 parti. Mana boleh perkara ini kita terima. Bukan atas dasar kita tak faham pengertian demokrasi, tetapi dari sudut falsafah dan perjuangan UMNO itu sendiri yang memartabatkan bangsa dan mempertinggikan syiar Islam, saya ingin bertanya pada perwakilan dan ahli UMNO semua, takkan kita tak faham akan bahayanya akibat seruan yang tidak bijaksana itu? Benda inilah, hal inilah, perkara inilah orang Melayu kita, orang UMNO kita kena berjaga-jaga dan berwaspada. Jangan sampai kita tersilap langkah. Jangan sampai kita terjun ke dalam perangkap ini. Saya nak sebut ini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik bahawa realiti politik di Malaysia ini cuma 2 pilihan saja realitinya. Sama ada coalition yang dipimpin oleh UMNO ataupun satu lagi coalition yang dipimpin ataupun didominasi oleh DAP. Only 2 choices. Maksud saya, seandai dan sekiranya UMNO ditolak, negara ini akan diperintah oleh mereka yang anti perjuangan Islam serta menolak perjuangan Melayu dan Bumiputera. Bencana yang akan menimpa. Apakah kita mahu masa depan anak cucu dan agama Islam dipertaruh kepada selain daripada kepimpinan Melayu dan Islam sedia ada? Na'udzubillah. Saudara dan saudari menjengah jendela Islam dan perjuangan UMNO terhadap selama berdekad-dekad, parti ini telah menyongsong
pembawaan syiar Islam yang memenuhi tuntutan kerangka maqasid syariah. Sampai kini, Malaysia semakin dikenali sebagai sebuah negara Islam yang amat progresif dinamik, seraya menjadi contoh di kalangan negara membangun serta negara Islam yang lain. Kita bukan beromong-omong kosong. Fakta ini dikokohkan melalui Indeks Syariah Malaysia yang saya lancarkan pada 10 Februari 2015 yang lalu sebagai yang pertama seumpama di dunia. InsyaAllah, awal tahun hadapan, hasil penilaian pertama bakal diumumkan dan bersandarkan dapatan ini, saya selaku Presiden UMNO dan Perdana Menteri berikrar akan komited sepenuhnya untuk memperkembang dan mempertinggikan syiar Islam di Malaysia. Barulah sebuah negara Islam yang digelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terbangun dan terwujud jua di Malaysia, insya-Allah. Sesungguhnya inilah rupa wajah Islam yang menjadi jajaran dan pedoman perjuangan UMNO yang telah kita junjung. Dalam mengangkat syiar pula, kita tak tunduk pada mana-mana kuasa besar seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Pucuk pangkalnya, kalau kita takut, mana mungkin saya membuat keputusan menjejakkan kaki di bumi Gaza, tanah para anbiya, di saat-saat kemelut masih meruncing ketika itu. Bahkan terbukti perjuangan ini telah kita bawa dengan beraninya hingga ke podium pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jelasnya kepimpinan UMNO akan terus beristiqamah bagi membantu perjuangan saudara seakidah kita di Palestin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terkini semalam saya sendiri telah menerima 3 keluarga seagama kita yang bernasib malang dari Syria. Kita beri perlindungan dan kehidupan baru di Malaysia. Kita bantu orang Islam yang terinai. Sememangnya Islam itu tinggi, saudara-saudara. Tiada yang lebih tinggi daripadanya. Maka benar-benarlah sabda junjungan mulia Nabi Muhammad. Antaranya pada peristiwa perang Khandaq, lantas UMNO yang menjunjung Islam sejati atau yang saya sebut sebagai the authentic Islam pasti diperkekalkan oleh Allah perjuangannya sampai bila-bila. Saudara dan saudari, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sekali dan sementara saja. Harta, kuasa dan pangkat hanyalah pinjaman dari Yang Maha Esa. Dimadah orang juga, anak punai, anak merbah, terbang tinggi buat sarang. Anak sungai kan berubah, ini kan pula hati orang. Jelasnya insan itu sifatnya berbolak-balik. Secara manusiawi, kita tidak ada yang sempurna. Kita tak sempurna. Namun perjuangan ini, perjuangan UMNO mesti kita sempurnakan. Berdiri atas perkaran topik ini, teringat saya petikan kata-kata Syekh Abdullah Fahim, seorang ulama besar negara dari Pulau Pinang, yang juga ninda pada mantan Perdana Menteri Pak Lah Badawi. Syekh Abdullah Fahim mengatakan bahawa orang Islam perlu memperbaiki perbalahan sesama mereka. Dan setelah berdamai, penyatuan yang terbina itu diharap akan berkekalan. Kerana itulah satu-satunya senjata yang boleh memperkuatkan perpaduan orang-orang Melayu dan Islam. Malah apabila bercakap tentang perpaduan ummah ini juga, teringat saya pada ayat suci Al-Quran yang dimasyhurkan oleh pujangga Arab bahawa
Jika kita terlalu suka pada seseorang atau sesuatu kumpulan, maka berpada-padalah. Kelak kita mungkin menjadi terlalu benci pada seorang atau kelompok itu. Sebaliknya, kalau kita terlalu benci pada seorang atau sesuatu kumpulan, maka berpada-padalah juga. Mana tahu satu hari kelak kebencian itu berubah kepada rasa suka dan cinta kepada mereka. Saudara dan saudari, kita dalam UMNO merasa lega, malah gembira apabila PAS kini tidak lagi bersama Pakatan Pembangkang. Dengan hati yang terbuka dan mari yang merdeka, kita hulurkan tali silaturahim. Kita hulurkan ikatan ukhuwah menuju kesempurnaan membina sebuah Malaysia di atas syariatnya. Saudara dan saudari, walaupun demikian sekalipun kita begitu mendambakan satu perpaduan ummah, namun di atas segalanya yang paling utama dan paling mustahak, marilah mendukung usaha untuk kesatuan dan solidariti dalaman UMNO itu sendiri terlebih dahulu. Saudara-saudari, karena itulah meskipun hati saya telah terguris, hati saya telah terluka dengan begitu mendalam, tetapi saya selaku presiden mengambil pengajaran daripada agama kita. Saya memilih untuk berjiwa besar. Tambahan lagi, sebagai satu jemaah atau organisasi, sudah tentu kita mempunyai disiplin tersendiri. Sebagaimana Islam telah meletakkan garis batasan, tiap satu itu ada sempadannya. Maka saudara dan saudari, janganlah kita sesekali melangkaui sempadan dan batasan itu. Saudara dan saudari, atas segalanya, jika Soekarno pernah berkata, berikan daku 10 pemuda, nescaya aku mampu menggegarkan dunia. Saya pula Najib Razak maukan terdiri dan terbangunnya sepasukan di kalangan pimpinan bahagian wanita, pemuda dan putri yang taat lagi setia. Bantulah saya. Bantulah saya memacu Malaysia menuju puncak hingga mercunya. Biar mati berkalang tanah, perjuangan UMNO tidak akan dibiar musnah. Gantungkanlah azam dan semangat yang tinggi, setinggi bintang di langit. Biarpun ada yang berpaling tanah, biar berkali-kali kita ditolak supaya rebah, there shall be no retreat, no surrender, no retreat, no surrender. Demi kepentingan Islam, Melayu, UMNO dan Persatuan Ummah, berpaut dan bertawakallah kepada Allah. Perjuangan UMNO ini kita sempurnakan jua. Hidup UMNO, hidup Melayu, hidup Barisan, hidup Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.